Jangkitan wabak COVID-19 yang berlaku ketika ini sedikit sebanyak mengubah rutin seharian, termasuk rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam. Berikutan wabak COVID-19, Kementerian Kesihatan menyarankan agar orang ramai tidak merasa cemas dan panik dan sentiasa memastikan langkah-langkah pencegahan dilaksanakan setiap masa, terutama ketika berada di luar rumah untuk mendapatkan barangan asasi. Namun orang ramai diseru agar berada di rumah sekiranya tidak ada keperluan keluar rumah. Untuk menyahut saranan Kementerian Kesihatan itu, kalau kami dalam sekeluarga di rumah, kami wakilkan saja seoranglah keluar rumah. Macam lebih baik stay at home itu. Lagipun kalau keluar rumah, kami berjaga-jaga juga. Pakai mask, pakai glove. Tapi kami pastikan selepas kami berjalan itu balik ke rumah, barang kami sampaikan pulang dulu tu. Lepas tu kami yang berjalan itu, wakil itu balik itu kami indah terus kontak sama family. Kami ke atu mandi dulu. Segala pakaian yang kami pakai itu kami pastikan bersasah terus. Kami mandi, lepas tu baru kami kontak sama dorang. Kalau kita ini berjalan itu mesti dah pakai segala alat-alat kelengkapan yang selamatan yang diberi nasihatkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Ini kerana ini semua zaman penyakit yang baru kita ini melihat, mau mendengar. Alhamdulillah apa yang tani sudah barang-barang semua ini ada juga sudah didapati berjual sana sini tani. Jadi ikutlah segala nasihat yang dilancarkan oleh Kementerian Kesihatan. Dalam tinjauan ke pasar-pasar jualan dan pasar malam mendapati para peniaga kecil-kecilan turut mematuhi saranan dan nasihat Kementerian Kesihatan, terutamanya bagi memastikan kebersihan serta langkah-langkah pencegahan wabak diambil kira sepenuhnya. Langkah kami keluar ni membawa penyuci tangan dicuci juga. Langkah keselamatan kami dari awal sudah menjaga terutama menjaga kebersihan apa yang kami jual. Lagi satu kami berjual indah terdadah semuanya pakai pakai kontainer apa. Masalahnya tambahan lagi masa ni COVID-19 banyak risikonya. Paksa saya menyediakan arah anak-anak satu box mask, satu box sarung tangan untuk keselamatan orang ini dan juga sanitizer ni. Sektor pertanian di negara ini sudah semakin berkembang dan kompetitif. Ini dapat dilihat dari segi penglibatan masyarakat yang sudah berani menceburkan diri dalam bidang pertanian. Ianya bukan sahaja dapat membantu perekonomian keluarga, malah ia juga dapat membantu menjana pertumbuhan ekonomi negara. Bagi salah seorang pengusaha tanaman sayur-sayuran di kawasan kemajuan pertanian Lumapas, Awang Zaki bin Haji Sahak, minatnya dalam bidang pertanian telah mendorong dirinya untuk terus mengusahakan pertanian secara lebih meluas lagi. Bermula secara kecil-kecilan pada tahun 2005, perusahaan tanaman sayur-sayuran dan buah-buahannya kini menampakkan kemajuan yang besar dengan perolehan yang sangat lumayan. Saya berkecimpung dalam perniagaan ini pada tahun 2005. Bermula menjalankan perniagaan ini di Kampung Junjungan dan Kampung Lamunian secara kecil-kecilan saja. Semasa kami mengadakan projek pertanian ini, kami memohon juga tapak ke Jabatan Pertanian iaitu Kementerian Sumber-Sumber Utama. Pada tahun 2006, permohonan kami telah diluluskan. Setelah diluluskan, kami pun berpindahlah ke tapak kemajuan industri sumber-sumber utama yaitu lot 15 Kampung Lumapas, iaitu 5 ekar lah yang kami usahakan pada masa ini. Antara tanaman yang diusahakan oleh Awang Zaki ialah jagung manis, kacang panjang, timun, peria, ubi manis, ubi kayu,
lada hijau dan lada merah. Modal memulakan perusahaan pertanian ini menurutnya memerlukan kira-kira RM30,000 bagi tanaman berskala besar. Modal permulaan perniagaan ini dulunya kami menggunakan modal lebih kurang RM30,000, iaitu untuk kerja-kerja membersihkan kawasan, membuat lungkang, membuat kolam air dan membuat rumah pekerja dengan kelengkapannya. Alhamdulillah pendapatan kami dalam sebulan bolehlah mencukupi untuk menyerahkan keluarga kami pada masa ini. Okay, pendapatan jagung manis dalam sebulan kira-kira dalam 2,400 ikat dalam sebulan. Itu dalam 5 peringkat lah pengambilan. Ini tertakluk juga kepada kesuburan tanaman. Jika tanaman itu mengalami kerusakan, diserang penyakit, pendapatan berkurangan lah dari masa ke semasa. Selain menjual hasil tanaman ke pasar-pasar borong, hasil tanamannya juga mendapat sambutan daripada kalangan kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan dan sekolah-sekolah. Hasil pertaniannya juga dipasarkan melalui media sosial. Kami memasarkan tanaman kami ini ke pasar-pasar borong, ke pejabat-pejabat, sekolah-sekolah dan kepada kawan-kawan. Dan juga kami juga memasarkan melalui media sosial lah seperti Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp lah menyediakan lah. Menurut Awang Zaki, menguruskan perniagaan ini setentunya mencabar, namun dengan kesabaran dan kegigihan yang ada masalah-masalah tersebut dapat ditanganinya dengan baik. Beliau juga berharap perusahaan pertaniannya ini akan terus berkembang maju sekaligus dapat membantu meningkatkan ekonomi negara. Cabaran menguruskan perniagaan ini memang adalah seperti tanaman diserang oleh penyakit. Kadang-kadang jagung dapat tumbuh dengan suburnya. Harga sayur-sayuran tidak menentu harga lah. Ada naik, ada turun. Ini menjejaskan lagi pendapatan syarikat kami. Dan juga kami menghadapi masalah kekurangan benih, ubat-ubatan, baja. Kebanyakan pada masa ini ubat-ubatan, baja dan biji benih diekspor dari luar negeri. Oleh itu kosnya sangat tinggi lah. Asal masa depan dapat menguntungkan kepada pertumbuhan ekonomi negara serta mengurangkan import barang-barang pertanian dari luar negara. Kami akan menambah lagi kawasan tapak perniagaan ini lebih besar lagi untuk meningkat lagi pendapatan syarikat kami. Sahamada Corporation Sendirian Berhad atau lebih dikenali dengan Sos Cili Cinta merupakan sebuah perusahaan makanan tradisi Brunei yang menghasilkan sos cili dan keropok pelbagai rasa. Perusahaan keluarga milik Awang Haji Ilyas Haji Matusin telah membuat perniagaan sos cili secara kecil-kecilan di rumahnya sejak tahun 2003. Berikutan perkembangan yang memberangsangkan, Sahamada Corporation Sendirian Berhad kini mempunyai kilang pembuatan sos cili secara perindustrian di Kompleks Perindustrian Beribi. So dari sana, dari rumah tu kami membuat secara kecil-kecilan. Modal pun masa tu lebih kurang dalam RM1,000 situ. So dari sana kami perlahan-lahan menaikkan modal itu. So dari 2007 kami menyewa tempat itu. Kami membeli mesin lah dari Malaysia dan modal itu meningkat sebanyak RM500,000 lah. Alhamdulillah. Keuntungan alhamdulillah dalam ada juga ada juga puluhan ribu lah orang. Di mana masa ini di pasaran kami ada 6 jenis sos cili dan juga keropok, iaitu kami ada 5. Di mana kalau sos cili itu kami ada sos cili pedas, sos cili pencicah, sos cili serbaguna, pencicah serbaguna, sos cili ikan tahai, sos cili nasi ayam dan juga sos cili lobak merah bersama cili. Dan keropok juga kami ada keropok udang, keropok ikan tahai, keropok ikan tuna sama keropok ubi manis purple sama ubi manis oren. Menjadi perkilangan makanan yang terkemuka serta menghasilkan produk berkualiti tinggi terutama dalam makanan halal yang boleh bersaing di pasaran antarabangsa adalah misi syarikat tersebut di samping memberi sumbangan penting
dalam makanan dan kesihatan ke arah mewujudkan kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Sos cili cinta syarikat ini bukan sahaja terkenal dalam perindustrian di negara ini, malah juga telah diekspor ke beberapa buah negara. Pencapaian masa ni alhamdulillah dari segi halal atau kami produk kami yang ada di pasaran masa ni semua halal. Dan kami juga menerima anugerah pengusaha berdaya maju masa 2009 yang mana telah dikurniakan daripada ke bawah duli sendirilah pada kami lah. Dan juga kami juga menerima subsidi dari government untuk mengambil sijil ISO 22000 itu dah untuk makanan kami ini. Pemasaran masa ni kalau lokal, masa ni alhamdulillah kami ada memasarkan di beberapa buah supermarket di Brunei dan juga ada beberapa kedai kecil lah. Kalau international kami pernah mengekspor ke Jepun, kami pernah mengekspor ke Sabah Sarawak juga ada, dan juga di Europe iaitu Republik Czech kami pernah juga mengekspor. Awang Muhammad Nur Khalid mengongsikan hasrat beliau untuk memperkembangkan lagi perusahaannya agar dapat menjadi contoh syarikat yang berjaya di negara ini di samping memberi semangat dan inspirasi kepada para belia yang lainnya untuk membina lebih banyak perusahaan di negara sendiri. Hasrat insyaAllah untuk memperbesarkan lagi kilangan ni dan juga orang mempunyai bangunan sendiri. Dari sana juga kami juga ingin membesarkan lagi lah pemasaran kami di Brunei dan juga di international market lah. Dan kami juga ingin sama-sama ingin menolong kerajaan lah untuk orang meningkatkan lagi daya tani punya ekspor. Kami juga mencuba bertanam sendiri, iaitu membuka kami punya own farming lah di Lumapas lah. So kami mencuba jadi sustainable lah in the future for our bahan mentah tu lah.